Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama-sama dalam Ansara Muda Higher Education Talk Series yang bertajuk Study Abroad Tips Germany. Apa khabar semua? Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini pada masa yang sama dengan topik pengisian menarik yang seterusnya. Terima kasih kerana masih setia bersama-sama dengan kami bersiaran langsung di platform Zoom dan juga di FB Live Ansara Cawangan Taiping. Kepada anda semua yang belum mengikuti kami, jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook Ansara Cawangan Taiping ACT, Instagram dan Twitter @ansara_taiping serta channel YouTube Ansara Taiping untuk info-info perkembangan terkini Ansara Taiping yang seterusnya. Baiklah rakan-rakan penonton, eloklah sekiranya kita bersama-sama membuka dahulu majlis kita pada malam ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Saat itu penasihat awal dari kalian orang Mirna, Fiza Hayati, Siti Nurul Judana. Oh, duduk dah adik. Duduk. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum kita memulakan majlis, ingin saya ucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan strategi Ansara Taiping, iaitu unit bimbingan Ecoslink MRSM Taiping, Amans Media, TNF Energy Sdn Bhd dan Outpost Taiping. Baiklah rakan-rakan penonton, pada hari ini kita sangat beruntung kerana bersama-sama dengan kita pada malam ini ialah Mr. Muhammad Hasif Kamil bin Muhammad Zainal daripada batch 14 iaitu Final Year Students Bachelor of Mechanical Engineering University of Applied Science Bremen JPA Scholars. Apa khabar Encik Hasif? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami semua pada malam ini. Baiklah Encik, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput dan mempersilakan Mr. Muhammad Hasif Kamil bin Muhammad Zainal untuk menyampaikan perkongsian beliau iaitu Study Abroad Tips Germany. Dipersilakan. Sebelum tu saya boleh share screen. Boleh? Kita buka. Saya stop share dulu. Alright. Macam mana? Alright. So, sekejap Okay. So, share screen. Kita ada ini dia. Yes. Okay, share. Alright, semua nampak? Kita mula balik. Belum lagi? Ya, belum lagi. Screen sharing. Kita stop video, lepas tu start video balik. Tak juga kan? Memang tak nampak lagi Belum lagi. Okay, kita try. Try sekali lagi. Stop sharing. Screen share. Share. Sekarang nampak? Aku nak masuk Zoom. Nampak. Nampak? Kalau saya belum nampak. Belum Yang nampak, lain nampak? Tak nampak lagi? Tak nampak tak apa, kita try. Nampak. Cikgu nampak. Nampak Tips belajar luar negara Jerman, nampak Yes, nampak. Alright. Okay, so saya akan guna slide ni lah. Tips belajar luar negara Jerman berdasarkan orang kata apa, pengalaman yang terhad lah dekat sini. Tak lama pun baru berapa tahun dia, 4 tahun lebih kurang lah. Jadi first, pengenalan kepada saya. Nama penuh saya Muhammad Hasif Kamil bin Muhammad Zainal, panjang nama. Selalunya orang tersilap Kamil tu nama bapak, tapi sebenarnya Zainal tu nama bapak. Umur 24 tahun. Tempat belajar Hochschule Bremen. Sini dipanggil Hochschule. Kalau translate BI ni jadi University of Applied Science.
Tapi kalau literally, kalau kita translate Hochschule tu, dia maksudnya high school. Tapi kalau literally lah. Tapi kalau ikut konteks dia, University of Applied Science. Saya juga di sini ada menyandang jawatan di NGO ISMA Jerman, pengurusi ISMA Jerman. Perjalanan belajar secara kasarnya, mula kita tengok secara kasarnya, first kali, lepas dapat result tu, kita akan pulun lah cari beasiswa apa yang ada dekat Malaysia lah. Kalau rajin sikit boleh cari dekat dunia juga tapi waktu tu tak rajin sangat, so kita cari kat Malaysia je. So first mohon beasiswa, first memang akan ada interview, akan ada ujian online, saya mohon. Tak silap saya, JPA saya mohon, Maybank pun saya mohon, YTM saya mohon, apa lagi? Ada banyak lagi, cuma yang 3 tu dapat sampai interview lah. JPA ni saya dapat sebab saya buat permohonan. First time tak dapat, lepas tu buat permohonan, lepas tu dapat. Lepas dapat beasiswa tu, kita akan mulakan program persediaan di Malaysia. Itu diuruskan oleh JPA lah, pihak JPA, ataupun pihak JPA itu akan outsource kepada universiti. Dia akan uruskan lah kita punya pembelajaran kat Malaysia. Lepas habis kat Malaysia, kita ada persediaan di Jerman. Persediaan di Jerman ni mungkin dalam 3 ke 4 bulan. Dan di situ kita akan buat ujian bahasa dekat situ. Lepas tu, habis tu, kalau untuk program saya JPA di FCUC ni, kalau ikut saya punya jalan ni, ada banyak program ikut tempat lain dekat Malaysia tu persediaan. So persediaan saya ni, kalau saya kena buat pre-practical dekat Jerman. Kalau ikut tempat lain, kalau macam dekat GMI dengan Intech, dia akan buat dekat Malaysia pre-practical ni. Saya buat dekat Jerman. Lepas habis pre-practical, cukup masa kita pindah ke tempat belajar. Alright. Itu secara general. Okay. So sekarang ni saya masuk sikit. Saya tunjuk gambar je lah sebab saya nak tulis pun masa suntuk nak sediakan slide kan. Jadi persediaan di Kolej Badan Utama, kini FCUC. Tak famous pun, jangan risau kalau tak kenal. Sebab saya pun kenal kolej ni sebab saya masuk ke kolej ni. Okay. Ini gambar kita orang, saya dengan classmate saya. Kita pergi melawat sekolah Jerman kot. Saya sekolah Jerman dekat KL. Ini waktu raya kot. Di sini kita orang buat AUSMAT, Australian Matriculation. Pelik lah pergi Jerman tapi buat Australian Matriculation, tapi diterima orang kata kan. Jadi Australian Matriculation diterima, A-level pun diterima kalau tak silap saya. Boleh check lah kalau nak buat sendiri nak pergi sendiri. Lepas tu okey, habis lah. Lepas habis ni kita orang ada first kita orang start bulan 7. Bulan 12 tu ada test IELTS. Test IELTS tu untuk ambil Australian Matriculation. Next year-nya kita orang start Australian Matriculation setahun. Lepas tu in the end of Australian Matriculation tu kita ada test juga. Kena lepas, kalau tak lepas tak boleh fly. Macam tu. Maksudnya jangan ingat habis SPM ni kita terus terlepas daripada test-test yang akan menentukan masa depan kita ni. Banyak lagi test-test yang akan datang lah. SPM ni macam satu fasa je macam tu lah. So Alhamdulillah kita orang tak semua dapat fly, tapi 15 kot daripada 20 orang kalau tak silap saya dapat fly. Ini gambar kita orang bersiap nak ke ni dekat KLIA. Semua pakai suit JPA suruh pakai suit. Kalau YTM tak payah pakai suit dengan cerita kan. So kalau nak relax sikit, kalau fly tak nak rasa kena leceh-leceh pakai suit boleh ni lah. Ambil beasiswa YTM lah kalau dapat kan. Lupa nak beritahu. Untuk persediaan, kalau program Jerman yang saya tahu setakat ni ada 3. First ikut Australian Matriculation. Dulu dekat Kolej Badan Utama ni, sekarang dipindah ke Sunway. Second ada Intech, A-level Jerman dengan GMI. GMI pun A-level Jerman. Lepas tu, ini kita orang tiba di Köln. Kalau dalam bahasa Inggerisnya Cologne, tapi saya nak tulis bahasa Jerman lah. Köln sebutan dia. Ini kita orang tengah apa namanya? Tengah transit dekat Heathrow, London. Ini waktu tengah nak merasa minum Starbucks ni lah. Minum Starbucks kat luar negara ni. So, ini gambar rumah. Ini bersepah sikit lah waktu mula datang ni. Ini gambar rumah kita orang dekat rumah saya dengan housemate saya 2 orang. Saya berdua je dengan housemate saya.
di Köln. Rumah tu memang nampak besar tapi kita orang tinggal dekat atas je. Jangan tertipu tinggal dekat atas je. So bawah ni rumah orang lain, tengah ni rumah orang lain, atas ni rumah orang lain. Ini jalan-jalan dengan sini, kita orang datang sini jemput dan bawa jalan pergi dekat Köln tengok apa Cologne Cathedral, naik public transport kan. Ini first time makan orang kata kebab lah, kebab Turki. Sini memang famous lah, kalau tak tahu nak makan apa, maksudnya makanan yang murah, kenyang dan halal lah. Kebab Turki. Macam tu lah. Orang Jerman pun suka lah, panggil Döner. Ini main ice skating, ini first orang salji dekat Köln sebab kita orang datang bulan 1. Selalunya salji akan turun dekat Jerman ni bulan 1, bulan 2. So kalau sampai bulan 1 tu sempat lagi lah nak dapat salji tebal tu untuk yang boleh buat orang salji tu. Bulan 12 tak bulan 12 belum lagi, bulan 1 tu bulan 2. Ini gambar-gambar di Köln, ini dekat nama jambatan tu Hohenzollernbrücke. Jambatan Hohenzollern. Sini banyak lah macam kat Paris tu orang suka apa namanya? Suka taruh kunci. Sebab entah, tak tahu lah, dia kata macam simbolik penciptaan kot tahan. So ini dekat kiri atas tu view daripada tempat saya belajar kan, CDC, Karlsruhe-Zentren. Ini gambar je lah, tak ada apa, ini gambar dekat Köln. Lepas tu kita orang ada ambil exam bahasa dengan exam ada chemistry, fizik, matematik. Selalunya exam bahasa je perlu rasanya, exam lain tak perlu sangat. Lepas tu kita orang kena buat pre-practical. Sini sebelum start belajar, kalau dekat Hochschule ikutlah kita belajar subjek apa semua. Tapi kalau mechanical engineering ke automotive engineering, selalunya dia akan taruh kita kena ada pre-practical. Kalau dalam bahasa Jermannya Vorpraktikum. Vorpraktikum ni ada 12 minggu, ada 14 minggu ikut universiti, ada 8 minggu je. Dia kena buat sebelum start degree dan kena habiskan contohnya 8 minggu kan. Kena habiskan 8 minggu tu sebelum sem ketiga bachelor kita. Macam tu. So ini praktikum bukan praktikal lepas waktu-waktu tengah degree, ini sebelum degree. Macam tu lah. So ini gambar saya, alhamdulillah tempat ni macam jenis baiki-baiki barang kan. Pernah masuk dekat construction site kan. Itu saja tu tak gambar dengan topi tu. Ini memang main-main dengan mesin lah dekat dalam. Okay, sebab dia macam tadi termute saya tu macam okay je kan? Tak ada apa Okay, boleh teruskan Okay. So ini kawan saya. Jadi saya kena buat berapa belas minggu? 12 ke 13 tak ingat. Saya tak dapat habiskan semualah sebelum start degree tu. Jadi sebelum sem ketiga pun saya waktu cuti sama tahun depannya saya buat juga pre-practical tu. Saya buat dengan junior saya lah dekat tempat sama juga. Ini gambar dia. Ini nama kedai yang kita orang kerja, kita orang buat practical. Next. So lepas tu dalam bulan 8 macam tu saya pindah ke Bremen. Ini gambar Bremen. Bandar ni lawa lah. Saya boleh kata lawa sebenarnya. Saya pun hati duduk sini. Cuma tak ramai sangat Malaysian lah kot. Ni ada kincir angin. Ini gambar Hochschule, gambar universiti saya kan. Ini waktu tengah nak dapat feel waktu mula sampai tu kan. Kononnya macam kita nak dapat feel pergi masuk dewan belajar, masuk bangunan tempat kita belajar nanti. Alright. So itu je lah, sampai situ je saya punya perjalanan. Kau ada macam tak puas hati ke dengan cerita yang laju ke yang pendek ni? Kau ada saya tambah apa-apa ke? Boleh. Ada soalan? Tak ada Alright. Jadi persoalan seterusnya. So orang kata apa yang best belajar luar negara ni kan? Sini saya tunjuk ada 5 gambar. So boleh beritahu saya apa yang saya nak sampaikan daripada 5 gambar ni. Kalau ada siapa yang boleh ni yang boleh teka lah. So sebenarnya sini tunjuk
Kan? Kita ada macam-macam musim lah dekat sini. Macam-macam musim. Sini tengah ni bukan musim kelima, tapi ini setakat ni orang salji yang paling tinggi saya pernah buat lah sebenarnya. Itu saya tunjuk aja sebenarnya. Tapi basically ada 4 musim, ada musim luruh, ada musim bunga sini, ni musim panas, musim salji. Jadi 4 musim ni dia akan affect diri kita kan, secara psychologically dia dan secara physically lah sebenarnya. Ada orang mungkin allergic dengan bunga kan, so dia akan sesemakan benda. Cumanya contoh dalam musim sejuk, saljinya kalau banyak tempat saljinya tak turun secara tak selalu turun lah basically. Selalunya dalam the whole musim salji tu mungkin ada 2-3 hari je yang memang salji tu akan tebal, dan waktu lain salji tu dia tak ada pun. Dia sejuk sekadar sejuk je. So waktu tu kita memang akan macam down jugalah sebenarnya, macam dah sejuk kan, kena masuk bilik sejuk, kena pakai baju sejuk semua kan. Tapi bila salji turun ni waktu paling best sebenarnya. Waktu paling best waktu musim salji tu. Musim bunga paling sedap lah sebab dia tak sejuk sangat dan pun banyak bunga juga sebenarnya. Alright. Dan satu lagi ni apa saya tunjuk dengan gambar PlayStation ni? Ada siapa boleh bagi tahu? Jadi gambar PlayStation nak tunjuk kan, maksudnya bila budak sekolah ni kan, dia mewah sikit lah sebenarnya. Kalau budak sekolah, budak private mungkin tak sangat lah kot, tapi budak sekolah ni kan dia mewah sikit lah. So memang seronok lah dapat duit banyak tu basically lah. Ini member saya waktu beli PlayStation, saya pun ada beli monitor, ada beli kamera kan, tapi kena berpadah, kena pandai lah, jangan shock sangat dapat duit banyak. So ini satu lagi, ini kompilasi gambar-gambar saya travel lah kan. Saya travel tak semestinya dekat Eropah je kan, sebab orang kata apa, tempat lain pun dekat agak, contoh macam Istanbul kan. Saya pergi Istanbul ni, saya pergi Mesir sebab saya pun ada kawan dekat sana. Ini saya pergi London, ini Hamburg. Ini kadang-kadang kita lupa sebenarnya. Kita sibuk nak pergi travel tempat jauh-jauh kan. Tempat dekat kita tak pergi. Ini saya travel dekat Christmas market dekat Bremen. Ini macam dekat Manchester. Satu lagi ini saya ni boleh tak tepi boleh tak ni? Macam kaca pula. Okay. Ini saya travel bukan sekadar nak melawat tempat je, tapi saya join program juga. Saya join program winter camp kan oleh ISMA Eropah. Ni saya pergi hiking dekat, saya rasa puncak tertinggi dekat Wales kot. Saya tak ingat kan. Berapa jam lah kita, 6 jam naik turun kot. Tak silap lah. Ini tahun seterusnya pergi dekat Whitby. So kita ada buat program, kena explore, kena interact dengan lokal kat sana. Lepas tu ini dia tunjuk contohnya macam mana kalau nak ambil sembahyang kat ni ke benda kan. So antara yang seronok jugalah. Basically bukan kita pergi untuk lawat tempat je, tapi kita pergi untuk join program juga kan. And then next, ini satu lagi yang seronok, kita boleh bergaul dengan Muslim kat sana. Sebab orang kata kita kan dalam duduk Malaysia ni, kita tak kenal variety of Muslim punya mazhab, punya cara hidup, punya culture kan. So ini di sini kita dapat tengok orang kata kepelbagaian tu dapat rasa, dan kita dapat orang kata judge dengan orang kata tak ada satu bentuk superiority lah terhadap kita punya culture macam tu lah kan. So next, apa yang tak best? So dia yang tak best ni sebab kita kena belajar. Sebab saya turun gambar universiti tu. Yang tak best sebab kita kena belajar. Basically itu je lah sebenarnya. Dan benda ni akhirnya dia akan, orang kata apa, dia akan merebak lah. Maksudnya kena belajar, maksudnya orang kata apa, kena spend time, kena pandai uruskan masa, macam tu lah, kena pandai uruskan duit. Lepas tu satu lagi yang kat sini, kehidupan universiti dia tu, dia macam tak lively sangat lah kot kalau saya nak banding kat Malaysia. Tapi saya pun tak pernah study kat Malaysia, so tak tahu sangat. Maksudnya dari segi persatuan universiti tu kan, kalau dekat Jerman ni memang kurang sikit. Dia tak macam dekat UK. Kalau kat UK kita ada ISOC ke benda, Islamic Association. Tapi sini contoh macam tak ada.
banyak pun kalau student association dia kita orang Malaysia dia akan join dengan Malaysian Association lah, sudah Malaysia punya persatuan dekat the whole Jerman. Yang dekat localities punya macam dekat Bremen punya Malaysian Association memang tak ada lah. Sudah jarang masuk kot kalau ada pun. Macam contohnya macam kalau dekat Jerman kita ada MGSS, Malaysian German Student Society kan. Itu memang selalunya student Malaysia akan masuk lah. Untuk budak mara dia akan ada mara kumpul. Tapi basically nak cakap dekat Jerman ni universiti dia kalau student Malaysia selalu pergi study balik. Macam tu lah kot, pergi study balik. Macam tu lah. Kalau ada pun lepak member lah. Tapi selalunya pergi study balik lah. Tak ada macam kita ada join event-event ke benda ke jarang lah. Kalau nak asal macam tu pergi UK lah kot. UK dia punya student society dia memang memang hidup lah. Satu sebab mungkin Malaysian dia ramai. Kan? Kalau dekat Jerman ni, Malaysian dia kurang lah. Memang jauh lagi kurang lah daripada dekat UK. Lagi next. Sistem belajar di Jerman. Okay, sekarang kita masuk teknikal sikit. So macam saya cakap, saya punya belajar tempat saya belajar nama dia Hochschule. Dan selalunya dia akan ada dua jenis sistem pengajian tinggi yang kita akan pilih lah selalunya. Banyak lagi cara lain, banyak lagi sistem lain. Cuma yang kalau nak untuk bachelor degree semua ni, kita ada dua. Satu Universität, satu lagi Hochschule. So Universität ni literally dia akan translate jadi university lah. Dan benda ni, universiti ni kalau tak silap saya memang dia fokus kepada teori lebih. Mungkin tempat universiti ni mungkin lagi besar kot bangunan dia. Saya tak tahu sebab saya pun jarang pergi universiti kak. Tapi basically sebenarnya universiti punya accommodation saya boleh pergi, saya boleh join sebab dia under macam student punya service, sudah service dia sama. Satu lagi Hochschule. Hochschule ni dia macam more kepada technical kan, more kepada belajar untuk kerja. Macam itulah. Kan. Apa yang tak penting sangat untuk kerja tu mungkin dia tak tepi dulu. Yang penting kita belajar untuk faham macam mana kalau nak buat benda tu. Universiti dia akan depth more pada teori. Dan saya tak sure dari segi fun mana satu lagi banyak dapat, saya tak sure. Tapi saya rasa macam kalau dekat universiti pun dia ada juga lab punya session semua ada juga saya rasa. So satu lagi dekat Jerman ni tuition fee tak ada. Yang akan ada selalunya ada student service punya fee. Satu lagi semester tiket. Semester tiket ni kita bayar untuk pakai public transport yang ikut Hochschule, ikut tempat belajar. Serta tempat belajar semester tiket ni dia punya coverage tak besar sangat. Bandar dia je. Dan certain tempat semester tiket dia boleh pakai satu negeri. Satu negeri ni contoh Perak kan. So dia pakai semester tiket tu, dia contoh dia masuk dekat contohnya apa IKBN ke UiTM kan. UiTM Syed Iskandar contohnya kan. So dia kena bayar semester tiket. Kalau dekat sini semester tiket saya dalam lebih kurang 200 lebih kot. 200 lebih 300 euro setiap semester. Dia pergi dapat semester tiket tu, kalau satu tempat boleh pakai satu negeri, kalau Perak tu satu Perak dia boleh jalan naik public transport. Maksudnya naik KTM boleh pergi kan. KTM lah bukan komuter kot, bukan KTM kan. Kalau komuter dia ini kena masuk ni pula sistem transport kan. Tapi basically naik public transport lah, public transport yang ada juga train jauh-jauh antara bandar tu boleh juga naik. Jadi dalam lebih kurang kalau saya bayar untuk setiap sem 300 lebih. 300 euro lebih untuk semester tiket dan student fee. Jadi semester tiket ni kalau kita tak pakai boleh tak kita tak bayar? Tak boleh. Kecuali kalau kita buat praktikal dekat bandar luar daripada tempat kita belajar tu. Tapi selain tu mungkin payah sikit lah untuk kita dapat pengecualian semester tiket ni. Sebab antara sebab dia kata kita buat semester tiket ni adalah satu bentuk solidariti lah. Supaya untuk memastikan kelangsungan public transport di bandar ni lah. Sebagai contoh, di Bremen lah. Itu antara fungsi semester tiket ni.
Jadi kalau nak balik pakailah, naiklah apa orang kata apa namanya? Tram ke bas semua naiklah bagi balik kita bayar semester tiket tu kan. Satu lagi kelas tak wajib datang. Yang wajib datang selalunya lab dengan exam lah. Tapi kelas tak wajib datang. So dan kalau nak datang lambat pun lecturer selalunya dia tak kisah lah. Maksudnya kita datang setengah jam lambat kan. Tak ada sebab pun kan. Jadi nak masuk setengah jam lambat, buka pintu masuk je lah. Masuk pergi masuk kelas duduk. Kadang lecturer cakap, "Moin." Maksudnya selamat pagi kan. Selamat pagi. Lecturer cakap lah. Maksudnya lecturer memang tak kisah lah. Sebab mungkin falsafah dia dari segi mungkin dari segi mindset dia, belajar ni one of your priorities in life lah. Maksudnya kita ada banyak benda-benda lain lagi yang kita sibuk dengan dunia ni kan. Mungkin kita budak scholarship tak ada alasan lah sebab kita duit tak dapat dah semua kan. Tapi mungkin kalau kita tengok orang-orang Jerman sendiri kan, diorang ada kerja tau. Maksudnya diorang kerja nak cari duit sebab banyak dah tak tinggal dengan mak bapak pun kan. Lepas tu mungkin selain kerja apa lagi? Entahlah, kerja je lah kot. So basically kadang-kadang memang ada orang dia cakap sorry aku tak boleh dia cakap dekat lecturer tu, boleh tak kalau lab ni saya nak ambil hari lain sebab saya tak dapat datang, saya ada kerja. So pun boleh macam tu. Next, cara nak study di Jerman. So yang saya perasan setakat ni kita ada 4 scholars lah yang saya perasan. JPA, MARA, YTM dengan YTN. YTM ni Telekom Malaysia. YTN ni Yayasan TNB kot saya rasa. Tak ingat lah. Baru-baru seorang jumpa. Memang rare lah YTN ni. Ada juga private. Rasanya private ni dia akan kerja jugalah kat sini sebab memang ketat jugalah kalau nak 100% dari parents kan. Tapi memang ada yang mampu lah. Ada juga yang scholars daripada universiti kat Malaysia buat PhD kat sini, ada juga. Basically itu je lah kot. So bolehlah nanti check. MARA ni kalau waktu saya tu MARA lagi tinggi requirement saya daripada JPA. Tapi sini beza JPA dengan MARA ni dia macam more pada JPA ni dia akan keep track student dia lagi rapat lah. JPA ni dia akan every sem dia akan tanya result study macam mana. Dia akan contact kalau kau nak tanya benda semua kan. Akan program-program yang suruh datang semua kan. MARA ni dia macam dia bayar tu kau ikut kau lah macam tu. Dia bayar, dia bagi duit, kau study lah. Cuma JPA ni setakat ni saya tak pernah ada masalah allowance lambat lah. Kan? Kecuali kalau extend lah. Tapi kalau tak extend tu, kalau waktu biasa allowance memang selalu masuk awal. MARA saya pernah dengar lah kot orang-orang macam komplain sikit allowance tak masuk lagi semua kan. Tapi MARA ni dia punya advantage dia kebebasan lah. Kebebasan. Dibagi duit, kau bayar kemudian. Macam tu lah. JPA sekarang ni pun dia dah masuk, dia ada pakai sistem baru, dia bukan fully beasiswa lah. Dia pinjaman boleh ubah. Basically, kita study dan berdasarkan kat mana kita kerja, kan, dekat syarikat mana kita kerja, rate untuk kita bayar balik tu lain-lain lah. Kalau kita kerja dengan kerajaan, mungkin tak payah bayar langsung. Kalau kerja dengan syarikat swasta kat Malaysia, mungkin kena bayar 50%. Saya pun tak sure lah, boleh nanti try lah tengok kalau nak mohon beasiswa, ataupun kalau nak tahu lebih awal, mungkin boleh contact saya ada junior yang di bawah sistem baru lah, basically. So private ni, kalau saya rasa kalau yang mampu tu kan, nak datang Jerman antara tempat yang elok jugalah untuk sambung study untuk bachelor, sebab satu tuition fee dia kurang, tuition fee tak ada, so situ banyak jimat duit dah. So parents tu kena kasih duit untuk allowance bulanan, belanja bulanan dengan mungkin semester fee tadilah. Itu pun sebenarnya boleh menabung juga setiap bulan menabung untuk semester fee tu kan, semester baitrak apa sini, semester iuran semester tu. Cumanya ialah kalau dia memerlukan orang kata
investment awal yang banyak lah, sebab untuk kita belajar tempat persediaan tu kan, untuk bayar yuran tempat persediaan, untuk bayar tempat nak belajar bahasa dekat Jerman tu kan, memang banyak sikit duit lah kena pakai. Tapi kalau saya rasa nak bandingkan dengan negara lain, contohnya macam UK ataupun US, Jerman antara paling murah lah sebenarnya. Even orang kata kalau study kat universiti swasta dekat Jerman pun lagi murah daripada belajar dekat universiti dekat UK. Tak pernah nak tengok betul lah, itu orang cakap je lah. So, kenapa nak belajar luar negara? So, ada simboliknya kenapa saya letak gambar tu. Ni waktu ni saya datang Amsterdam. Itu gambar Amsterdam punya Central Station. Kalau perasan dekat atas tu, kalau nampak tak mau saya ni kalau kat sini, kat bendera tu itu bendera pelangi tu. So waktu tu datang, kita tak perasan tu. Sini, tak nampak ada macam merah-merah sikit je sini. Tak nampak sangat kita tak check lah. Kita datang je lah, tak adalah nak check ada event apa kat situ kan. Kalau datang ramai sangat orang, apa ramai sangat orang ni kan. Rupanya ada pride, apa orang kata pride pride parade ada perarakan ya LGBT lah kat situ. So memang kita macam Allah Akbar kan. So memang bercelaru lah kan. Basically nampak satu orang pakai tak senonoh tu banyak ah, lelaki pakai nampak bontot lah semua. Memang tak senonoh betul ni kan. Lepas tu diorang dengan berpesta-pesta dekat atas bot, dekat atas ni kan, mabuk semua kan. Lepas tu Amsterdam ni terkenal dengan orang kata weed kan, weed, gajah. Bau jalan, bau ni semua penuh semua kan. So kita macam memang celaru teruk lah ni kan. So kita macam nampak lah, kita Amsterdam ni bandar yang dijadikan model untuk contohnya kalau macam dia macam mana dia dipuji lah. Amsterdam ni dipuji sebab bagaimana dia boleh ubah bandar dia kepada bandar yang mesra basikal lah kan. Ramai, maksudnya orang banyak buat basikal. Di situ memang kita akan, orang kata apa, kita akan respect lah bandar Amsterdam ni, macam mana dia boleh transform bandar tu kan. Tapi di satu sudut yang lain juga kita nampak maksudnya ada bandar ni ada celaru dia macam tu lah. Dari segi weed dia memang ganja dibenarkan kan. Lepas tu dekat red light district tu kan pelacuran memang teruk kan. So dari situ kita akan nampak macam mana orang kata dekat bandar Eropah ni kan. Sebab kadang kita duduk Malaysia ni kita nampak pandang negara barat ni selalu pandang tinggi je tau. Tapi kita kadang terlepas pandang dengan benda-benda yang buruk ni lah. So bila kita nak implement benda yang dah dijalankan kat bandar barat ni, bandar Eropah ni, kita kadang orang kata membabi buta lah try implement kan. Patutnya buat macam ni, tengok macam negara tu, tengok macam negara ni kan. Tapi kita lupa diorang punya apa? Diorang punya background tu lah, dari segi background sejarah, background tu berbeza dengan kita. So macam ni lah, kita ada benda yang kita boleh ambil, ada benda kita tak boleh ambil daripada diorang ni, daripada negara-negara barat ni. Ada orang raise hand tadi tadi siapa raise hand tadi? Uwais tadi, Uwais. Kalau tak silap saya, Uwais raise hand. Uwais boleh cakap kot. Uwais ada tanya apa-apa, Uwais? Tak ada? Oh, tadi testing je. Okay, tak apa. Saya rasa saya pun dah habis dah ni presentation. So saya nak pergi masuk dekat dalam, orang kata apa? Tu siapa tu? Saya masuk dekat dalam chat ni, banyak orang bagi chat. Tak perasan pula tadi. Okay. Oh, tadi okay. Tengok. Maaf, saya baru masuk macam mana nak apply untuk beasiswa. Saya memang akan keep track dekat, sebenarnya ada grup-grup kat FB kot. Grup FB untuk apply beasiswa ni, dia akan inform beasiswa baru apa yang ada semua macam tu. Pergi kat media sosial lah kot, basically. Media sosial ataupun pergi je search dekat Google pendaftaran permohonan JPA beasiswa, cari je apa. Kita pernah dengar, ada beasiswa Maybank. Search dekat Google, beasiswa Maybank, jumpa website, kita tengok apa benda nak kena buat, apa benda nak masuk. Itulah internet zaman sekarang ada, insya-Allah okey, tak masalah saya rasa.
Jadi next, tu dia ada study Germany. Dia ada tu. Okay, boleh pergi study Germany. Tuition fees free. Kalau buat masters boleh dalam English. Kalau dekat universiti selalunya dia akan ada banyak subjek yang dalam bahasa Inggeris. Cuma kalau budak JPA dia tak kasih asalnya. Sekarang ni saya tak tahu dah ubah ke belum. Tapi waktu saya dulu dia akan suruh kita ambil subjek, ambil course yang dalam bahasa Jerman. Tapi kalau Mara tak kisah kot, Mara ataupun private memang tak kisah kot, YTM tak sure. Sekarang international students tak boleh enroll masters. Rasanya boleh kot, dia ada master, selalunya dia akan STEM tu akan start bulan 3 dengan bulan 9 kot. So dalam bulan 1 dan bulan 6 akan dia kesuruh hantar, tak silap lah, untuk masters, untuk daftar masters. Tapi untuk dalam English selalunya ada je lah. Cumanya mungkin satu benda, ini tak sure lah penting ke tak. Bila kita nak pilih bachelor tempat untuk degree tu, kalau JPA dia akan suruh kita pilih tempat yang diluluskan oleh FIANI. Nama association apa dia tak tahu, namanya FIANI, FEANI. FIANI ni sebab dia akan, kalau kita universiti tu ada dalam list FIANI, nanti Board of Engineering Malaysia akan luluskan. Tapi tak tahu apa penting ke tak, sebab banyak orang tak kisah pun benda tu. So saya pun tak tahu nak cakap apa. Tips untuk memilih Hochschule selepas selesai 6 bulan Deutschkurs di Deutschland oleh Cristiano Messi. Cristiano Messi masuk kita punya tempat hari ni, masya-Allah. Tips untuk memilih Hochschule. First saya akan cari, saya akan tengok syllabus. Saya akan tengok syllabus dekat tempat belajar tu. Sama ada syllabus tu bersesuaian tak dengan saya. Contohnya macam saya pas belajar sekarang ni, saya tak tengok syllabus dulu waktu masuk. Kalau sini dipanggil Prüfungsordnung. Prüfungsordnung. Boleh cari Prüfungsordnung University ataupun Hochschule something. So kita akan tengok dari segi subjek apa belajar. Tempat saya belajar ni dia tak ada Vertiefung, tak ada specialization. Tapi dalam syllabus tu saya banyak belajar berkenaan production management, production punya planning semua. Dan benda tu saya tak suka sangat lah. Tapi saya pun tak tengok gak syllabus sebelum saya masuk ni. So saya rasa benda tu penting lah. Satu lagi yang penting, kita ada ramai Malaysian kat sana. Sebab selalunya kalau seseorang ni dia akan cepat down dan kita perlu, orang kata, kita nanti nak keluar main bola, nak keluar barbecue ke benda kan, nak keluar dengan siapa lagi kan, dengan member Malaysia juga kan. So dua benda tu lah, dua kriteria tu. Basically ada Malaysian kat sana. Dan satu lagi, syllabus tu sesuai dengan kita. Kalau nak lebih senang, kalau ada sini yang belajar sama dengan kita. So nanti dia akan dapat tolong kita macam-macam lah kalau kita tak tahu apa benda semua kan. Sebab halangan terbesar nak belajar dekat Jerman ni, halangan bahasa. Benda ni memang tak boleh nak dinafikan lah. 3 sem pertama tu memang akan struggle untuk bahasa. Dan kita mungkin takkan faham sangat lah apa benda kita belajar tu. Tapi kena pandai lah, maksudnya belajar untuk tengok soalan past years kan. Untuk bagi at least kita dapat tahu apa benda yang akan ditanya semua. Ataupun be proaktif untuk berkawan lah dengan orang-orang kat sini. Kita kalau Muslim, saya rasa tak ada tempat yang sesuai untuk cari kawan. Untuk Muslim, tempat yang sesuai untuk cari kawan adalah di masjid lah. Di masjid ataupun selalunya kalau dekat universiti tu ada tempat surau. Dekat surau. Sebab kalau dengan member Muslim ni kita kurang sikit, orang kata apa, kurang sikit rasa takut tu kalau terdedah dengan dia orang punya culture, contohnya macam minum arak ke ataupun terlalu social kan. Tapi kalau kita dengan Muslim ni, at least kalau kita cakap kita kena pergi sembahyang kan, dia tak adalah rasa awkward sangat kan. Dan mungkin in the end kawan-kawan Muslim kita ni pun dia yang tolong kita get in touch tu orang Jerman betul lah. Tapi saya rasa antara best point untuk start socializing dengan orang kat sini dengan Muslim. Lepas tu apa tadi next? Ada apa masalah yang berlaku tak sebagai orang Asia di sana?
saya setakat ni tak adalah masalah dalaman lah. Kita payah nak communicate macam tu lah. Tapi dari segi racism ke benda saya tak pernah rasa lagi. Sebab saya pun dekat bandar di kawasan timur kot, di kawasan barat. Mungkin kat kawasan timur orang boleh kena lah kalau kat kawasan timur tu. Macam bandar dekat bandar apa kat timur tu. Sebab bahagian timur ni bahagian under Soviet Union dulu ni. So mungkin ada sikit-sikit lagi kot saki-baki tu kan. Tapi saya tak pernah rasa lagi lah secara personally. So next chat. Mana chat? Tak boleh keluarkan lah. Pop up. Yes. Is it true that once you fluent in German language, your institution fees is free? Maksudnya apa tu? Tak faham. Institution fees. Mungkin Muhammad apa ni? Tak ingat, tak tahu. Prof kat sana okey tak? Based on prof lah kot. Tapi dia basically tak adalah yang macam nak cakap apa Pernah agak ada masalah dengan prof ni tapi prof kat sana okey ke tak? Macam biasa je lah kot. Dia tahulah, maksudnya dia akan tahulah kita student tak adalah nak expect level lebih sangat daripada kita kan. Okey je lah kot. Rasanya kalau dia tahu kita budak luar pun dia akan ni sikit, dia akan kadang-kadang macam kasih leeway sikit lah kan, tak strict sangat. Saya buat pra-uni dekat FCUC kan. Di tengok tadi mana? First City University College saya buat AUSMAT. Ni dia dekat AUSMAT, buat AUSMAT. Sekarang ni program ni ada ditawarkan, dah tak ada dekat FCUC, dia dekat Sunway. Sunway mana saya tak tahu. Ada junior lah, kalau mungkin saya boleh confirmkan dengan junior kemudian. How often is the social interaction between students there? Also other student that comes from overseas from Malaysia. So ramai saya ada kawan, social interaction between students basically member ke member lah. Society punya interaction kurang saya rasa kot. Dari segi persatuan ke benda ke kurang. From overseas macam dekat Bremen ni banyak, Indonesia banyak, Afrika pun banyak. Dan diorang pun datang bukan sebab nak belajar je. Soalnya datang sebab nak kerja juga. Dan antara orang luar yang banyak dekat Jerman adalah orang Turki. Mungkin dah generasi ketiga pun ada juga. Maksudnya atuk dia datang sini, dia lahir sini, orang Turki. So orang Turki ni selalunya akan jadi member rapat kita dulu lah, member rapat orang Malaysia dulu lah selalunya. Sebab dia pun Muslim kan, dia pun kadang pergi masjid pun jumpa dia orang juga, orang Turki ni. Macam saya pun tempat saya internship ni dulu kawan saya Turki dulu yang kerja situ. So saya tanya dia ada 4-0 ke tak? Ada lah kan. So okey lah masuk kan. Dan dia pun maksudnya saya kenal dia pun sebab saya tolong dia buat projek mekatronik kan. Saya dah siap projek tu, cuma dia tak siap lagi. So tolonglah apa yang boleh semua, tolong. Lepas tu tengok ada tempat kosong kat tempat internship dia. So kita boleh ni lah, macam senang lah. Saya pun hantar orang kata hantar permohonan dekat macam-macam company pun tak dapat. Maksudnya pakai dia tempat dia ada kosong rupanya. So penting jugalah untuk kita socialize ni kan. Ada ke mana-mana sini masuk course ataupun university without registering with Yani yang dah pulang ke Malaysia? Saya rasa ada kot. Cumanya macam itulah, tak sure. Dia mungkin masalahnya kalau nak kerja dengan kerajaan kot rasanya. Kalau dengan swasta rasanya tak ada masalah. Nak lepas B2 and test staff tu susah tak? Saya akan cakap susah lah. Kan? Kena study lah.
Saya dulu pun saya dulu tak ambil B2 atau test staff. Cuma saya memang ada kena ambil kelas tambahan lah sebab nak lepas exam Jerman ni. It is very important for BM untuk iktiraf engineering degree program anda jika nak uji sebagai engineer Malaysia. Okey, itu ada Baim cakap. Usually jadi isu jika program pengajian anda di bawah penajaan badan-badan belajar di Malaysia, tapi masih perlu ambil tahu juga universiti dan degree yang anda pursue itu. Diiktiraf sama ada universiti atau degree itu diiktiraf terutamanya oleh Malaysian Qualification Agency dan badan-badan profesional lain. Contoh engineering program oleh BM, architecture oleh Lembaga Arkitek Malaysia dan banyak lagi. Okey. Itulah saya nak cakap lebih pasal Fiani ni pun. Saya pun tak sure sama ada berapa tinggi kepentingan dia lah untuk kita pergi tempat belajar tu kan, untuk ada Fiani. Untuk safe, pilihlah yang ada Fiani kan. Mungkin akan tertutup sikit lah kita punya pemilihan tu. Apa minimum requirements for scholarships JPA? Oh, tak ingat lah. Asalnya ada macam straight A tu confirm lah kot rasanya. Cuma tak juga sebab saya ada kawan saya BI dia tak A pun, berapa A ke? Dia ada sebut lah secara spesifik, boleh check. Tapi kalau dapat straight A tu pergi je lah kot, apa namanya, apply je lah mana-mana kot. Apply je lah semua, senang cerita lah, kita try je lah semua kan. Jobs availability part full time after graduation. Oh, ini saya tak sure based on course juga. Rasanya sini banyak bahagian IT, mekatronik, robotik banyak kot. Mechanical engineering tak sure. Can I know your SPM result and can you give some advice for us before pursue our study after soon? Result saya tak silap saya 5A+, 4A, 1A minus kot. A- tu fizik. Dia 10 subjek sebab subjek ke-10 saya seni. Nampak dah ada contribute pada A+ kat situ. So sebab 1A- tu saya tak apply marah. Tapi orang kata apply je lah kan. Tapi tak apalah kot kan sebab saya dapat GPA sekarang. Can you give some advice for us before pursue our study after soon? Saya nak cakap study ni jangan kita fikir pasal orang kata career sangat lah kot. Itu saya cakap lah. Maksudnya go beyond lah apa yang kita nak buat in the end untuk negara kita, untuk bangsa kita kan. Sebab kita pun tak tahu masa depan macam mana. And so biar kita belajar tu kita ada satu vision yang tinggi. Belajar first for the sake of learning lah. Untuk belajar untuk tambah ilmu kita, untuk faham lebih pasal alam ni, nak faham lebih pasal dunia ni. Sebab tu kalau macam dekat Jerman ni kita bukan sekadar belajar benda-benda yang kita belajar untuk degree. Kita belajar juga pasal culture dekat sini, macam mana orang Jerman belajar, orang Jerman hidup semua. Benda tu satu benda yang penting lah, dan kita belajar juga untuk berdikari, belajar juga untuk manage our life kan. Penting juga. Dan satu lagi untuk cita-cita tu lah. Untuk cita-cita tu saya rasa jangan letak cita-cita sekadar untuk dapat kerja jadi engineer dan settle down lah, maksudnya cukuplah dapat jadi engineer. So kalau boleh saya cita-cita kita tu kan, contohnya kalau nak jadi businessman. Jadi businessman yang akhirnya dapat orang kata apa, dapat bersaing lah. Sebagai contoh kalau nak buat business, nak buat company pasal alat-alat menukang kan, macam Bosch kan. Buat sambil jadi macam Bosch, macam itulah. Kalau nak jadi engineer yang engineer specialist kan, buat sebagai specialist yang memang orang cakap-cakapkan nak kita. Kalau nak jadi contohnya orang yang kerja kat kementerian kan, buat sampai jadi menteri kewangan ke menteri pembandaran ke, yang betul-betul boleh bawa orang kata the real change to our country lah. Sebab yelah sekarang ni kita nampak, boleh cakap lah company kita Malaysia ni banyak benda yang kita boleh improve lagi lah kan.
Dan bila datang Germany ni pun kita akan cuba macam kita akan nampak banyak lagi benda yang country kita boleh ambil, yang Malaysia boleh ambil untuk improve lagi. Cumanya untuk kita buat benda tu, first kita akan kena ada power. First memang kita kena ada power, dan power tu kita tak boleh nak harap orang bagilah, kita kena strive lah for that position lah basically. Boleh sharekan sedikit berkenaan living cost di Jerman, contohnya kadar purata sewa rumah di sana. Kadar purata sewa rumah di sini 300 ke 500 lebih kurang untuk seorang. Harga makanan di sana kalau masak sendiri 100 euro sebulan pun cukup lah rasanya lah. Kalau masak sendiri, kalau makan luar dalam 10 euro sekali makan. Boleh try 10 euro sehari boleh juga. Tapi kalau selalu masak tu 100 euro sebulan cukup dah rasanya kalau sekali masak. Anggaran living cost sebulan, selalunya kalau budak private 600 ke 800 saya rasa. Boleh hidup lagi saya rasa. 600 ke 800. 800 lah kot, 600 tu macam ni macam cukup sangat kan. 800 euro sebulan. JPA ada taja full scholar ke? Sekarang ni dia akan jadi pemboleh ubah scholarship, pinjaman pemboleh ubah. Maksudnya based on kat mana kita akan kerja kemudian, kita akan kena bayar certain amount. Contohnya kalau kerja dengan kerajaan mungkin tak payah bayar langsung 100% ditaja. Kalau kena bayar kalau kita kerja dekat syarikat swasta mungkin kena bayar 50%. Mungkin, saya tak sure sangat. Tapi basically macam tu lah. Susah tak nak sesuaikan diri dengan iklim di sana? Dia basically based on mental kot. Sebab waktu mula sampai, kita tak banyak masalah. Mula sampai tu tak banyak sangat benda yang mengganggu fikiran lah. Tengah bahagia lagi lah, tengah tak kacau bilau sangat hidup kan. So iklim takkan efek sangat lah. Snow ke benda ke memang tak ada masalah lah. Cumanya bila kita dah lama-lama belajar, kita dah start stres dengan belajar semua kan. Ada benda-benda kecil tu akan start ni lah, akan start annoy kita lah, akan start macam kata sakit hati kita lah basically. Tapi dia kalau buat dari segi badan tak ada susah sangat, tak ada susah. Demamkan benda jarang lah kot selalunya. Abang ada ambil GL exam. GL tu apa Global lah dia, GL. Tak tahu lah. Boleh nanti tolong terangkan kat bawah. Apa plan seterusnya untuk Abang Hasif? Nak continue PhD atau ada pathway lain yang Abang nak pursue? Saya akan study master insyaAllah. Sebab JPA selalunya dia akan bagi kita, kalau ikut dalam kontrak dia akan suruh kita study sampai masters lah. Sebab dia kata kalau ikut silibusnya dekat Jerman ni 7 sem dia punya 7 sem paling lama untuk degree. 7 sem maksudnya 3.5 tahun. Kalau dekat Malaysia 4 tahun selalunya degree. So tak cukup masa untuk, tak cukup credit point lah senang cerita untuk dikira sebagai degree betul-betul dekat Malaysia. So disuruh buat masa sekali. Lepas tu dah master, saya nak kalau boleh nak kerja sini, saya akan try tengoklah kalau boleh counting GPA untuk kerja 2-3 tahun kat sini. Nak betul-betul nak tahu je macam mana orang Jerman ni kerja kan, nak faham macam mana dia orang punya mindset bila kerja semua. Lepas tu saya balik Malaysia, saya ingat saya nak masuk bahagian ni kot, PTD, pegawai takbir diplomatik, kerja dengan kerajaan semua. Tapi itulah, dan dari situ saya akan cuba untuk take position lah dalam, contoh mungkin dalam Kementerian Pembandaran ke dalam Kementerian Hartanah ke macam tu kan, untuk saya terus kata apa guna department tu ataupun guna department tu untuk change our country lah. Cuba compare result SPM dengan trial tak ingat lah, tapi trial tak ada tak mantap lah senang cerita, tak mantap lah. Lagi 3 subjek sains saya memang tak mantap lah, tapi alhamdulillah lah, dapat A juga lah untuk SPM ni. So rasanya trial tu memang payah sangat kot rasanya. So janganlah membiarkan ia menghantui anda. Ada cita-cita nak kahwin dengan orang Jerman and settle down di sana? Tak ada lah. Tak ada. Boleh kerja part time kat sana. Saya pernah kerja part time 2 minggu ke 3 minggu. Sangat-sangat fleksibel. Basically yang selalu buat, kita akan buat kerja kuli. Kerja kuli ni pun kita boleh pilih shift mana kita nak, dan kita pilih shift tu pun ikut ejen.
Kadang shift tu memang dah ditetapkan, okay, maksudnya kita nak kerja hari ni jam ni ke jam ni pada setiap hari ni untuk setiap minggu. So boleh set setengah agent, kita perlu kerja kat shift tu bila shift tu buka aje. Tengok dekat apps kat phone, oh shift ni ada untuk hari ni. So kita boleh pilih, book untuk shift tu kita kerja. Kalau rasa tak boleh, tak payah pilih. Macam tu lah. JP ada tawar kos pendidikan ke overseas tak? Rasanya sekarang ni ada. Yang saya tahu waktu saya tu ada Jepun, Jerman, Perancis, US ke? UK kot. Tak ingat lah. Tapi basically kalau student Malaysia ramai pergi sekarang ni US, UK, Jepun, Korea, Jerman, Perancis. Rasanya lah kalau yang ada scholarship yang saya kenal lah. Kat sana ramai ke pelajar JMI sebab dengar ramai pelajar JMI kat sana ramai. JMI ramai rasanya. Satu batch sekarang 100 lebih fly. Memang ramai lah. German language. Okay, kita tengok balik soalan atas tadi. Abang ada ambil German language exam tak? Memang benda ni perlu sebab selalunya untuk masuk universiti kita kena ada C1 punya certificate, punya level lah. C1 level. C1. Level C1 untuk Jerman, untuk bahasa Jerman. So kena buat exam lah. Dan kena ada kata kalau buat exam tu dapat result tu sebagai bukti yang kita dah mencapai tahap C1 ni. About culture part. Natasha Jasmine. Tadi apa tadi yang soalan dia? Kita letak tepi dulu. Susah ke belajar Jerman? Kalau dari segi belajar bahasa Jerman tu susah lah. Sebab sampai sekarang ni pun saya tak confident lagi untuk cakap dalam bahasa Jerman lah. Tak ada fully confident lagi. Tak homesick ke? Homesick ni bila kita fikir baru kita rasa homesick. Macam tu lah. Tapi bila tak fikir tak ada rasa sangat. Tapi ada sikit lah. Saya study in German. Memang fully in German. Kecuali satu subjek tu, subjek English. So subjek English tu belajar bahasa Inggeris lah. Tapi subjek lain memang kita belajar bahasa Jerman. So first 4 semester memang akan struggle lah untuk kita betul-betul faham apa kita belajar ni. Memang payah lah. Dan kita akan sebab dasarnya kadang bila dah fourth sem keempat, sem kelima kan. Orang akan banyak repeat balik subjek yang dia ada sem 1, sem 2 tu kan. Dan bila dia datang balik ke tu, senang je nak faham. Tapi waktu aku mula masuk tu payah sikit nak faham kan. So itu yang payah sikit nak pass tu. Kelebihan German in engineering berbanding negara lain, contoh Jepun ke. German in engineering saya rasa dia more pada dia dah mature. Dia dah mature dalam banyak bidang lah. Dari segi contohnya aeronautik, bukan aeronautik. Flight engineering kot untuk aeronautical kan. So dia dah banyak company yang dah mature dalam aeronautical, dalam otomotif, dalam machinery kot lah, machinery kan. So bila banyak company yang dah lama bertapak dalam bidang tu, dah lama menceburi bidang tu. So diorang akan banyak expertise, banyak orang yang ada experience dalam bidang tu. So diorang akan boleh buat benda tu, diorang tinggal fine tuning je lah untuk tingkatkan kualiti, nak tingkatkan efisiensi tu. Tapi kalau dari segi the real punya innovation, payah untuk dicipta kat Germany ni. Sebab dia banyak sangat undang-undang yang dia kena lepas lah basically. Maksudnya dari segi safety semua banyak sangat ujian dia kena buat semua. So kadang real punya innovation sebagai contoh design baru untuk kapal terbang. Sebagai contoh mungkin otomotif, electrical contoh kan, fully electrical punya otomotif. Memang lama kat sini untuk diluluskan lah sebab dia punya rich linear orang panggil, dia punya undang-undang tu ketat sikit. Tapi dari segi benda lain memang diorang dah matang dah, dan sekarang ni pun banyak diorang nak try sekarang ni banyak more kepada hybrid lah, maksudnya elektronik ataupun IT campur dengan mechanical kan. Maksudnya itulah Internet of Things, kita boleh banyak automation pakai robot semua kan. Pakai internet untuk kontrol mesin yang jauh-jauh tu kan. Banyak bahagian tu lah sekarang ni. Itulah sebab dia memang
banyak sorry, saya minta maaf lah kalau apa namanya terlepas soalan ni, sebab nak scroll di atas dia ke bawah pula kan. Dia macam bila baru masuk dia scroll ke bawah. So dekat Bremen ada Maiden ke bang? Oh tak ada Maiden lah. Mana mana gambar plastik Maiden tu dari Malaysia tu. Saya akan tengok soalan mana yang penting. Mungkin moderator pun boleh tengok soalan mana yang penting untuk dijawab oleh saya. Hasif, cikgu bacakan. Cikgu bacakan. Okay, kalau test draft tak lepas 16/20, JPA allow sambung degree tak? Rasanya tak kot. Okay. Sekejap. Saya tak sure. Soalnya JPA dia akan set minimum punya markah. Kalau tak lepas minimum punya markah, selalunya memang dia tak kasih fly lah. Dia tak kasih fly. Dan saya ada kenal seorang tu memang dia tahu markah dia lepas untuk fly. Tapi JPA dia tak lepas dengan JPA je. Kalau dia flash dia lepas, so dia memang flash sendiri. Dia jadi private student. Terima kasih. Okey, Ya. daripada Haris Hizal, dengan wabak COVID-19 yang melanda, macam mana abang belajar kat sana? Apa yang efek dengan berlakunya COVID-19 dengan belajar kat sana? Sekarang ni yang masalahnya semua benda kena online. Sekarang ni pun memang saya ni dah 2 sem dah kot. 3 lah, dah 3 sem dah. Sem online je. Semua benda online je. Exam pun sekarang ni diorang buat online je, dan lab session pun diorang buat online juga. So lab session buat online ni memang tak feel lah, memang paling tak feel lah sebenarnya. Saya pernah sekali lah lab session online ni, memang tak ni sangat lah. Even saya punya groupmate untuk projek pun saya tak pernah jumpa muka lagi. Ada sem ni pun saya buat projek juga. Tak pernah jumpa muka lagi. Semua WhatsApp WhatsApp dengan ni je lah. So itulah macam kat Malaysia juga kot lah, semua benda online je. Okay, Hasif ada lagi. Daripada soalan FP ni, macam mana tangani language barrier di Jerman? Tangani language barrier, kita kena bijak lah untuk kena bijak untuk fokus kat mana kita nak study kan. Sebab kadang-kadang kalau kita nak study betul-betul untuk faham tu kan, payahlah sebab dalam bahasa Jerman lagi semua kan. So antara benda yang boleh buat, baca bahan dalam bahasa Inggeris juga, satu lagi fokus dekat soalan-soalan ataupun fokus dekat nak lulus exam lah. Sebab memang kita akan study benda yang masuk exam je. So kita boleh fokus betul-betul faham supaya kita boleh jawab benda tu. So ini sebagai cara nak survive lah, tapi in the end mungkin antara tempat untuk saya socialize dengan orang Jerman ataupun dengan orang yang bercakap dalam bahasa Jerman ni, dekat surau atau masjid lah. Saya selalu pergi situ sebab saya rasa okay dengan orang di situ nak socialize kan. Satu lagi apa lagi? Itu je lah kot. Tapi basically dalam kelas saya akan jadi pasif. Saya akan jadi pasif sebab segan lah nak cakap Jerman ramai orang kan, macam tu lah. Dan tapi satu benda yang kita boleh buat, kita kena taruh satu mindset keluar otak kita, lantarlah orang fikir pasal kita. Kan? Bila kita buat kita presentation kan, first time kena presentation lah, memang Deutsch, memang bahasa Jerman tu berterabur kan. Memang kita kadang baca je apa kita tulis kan. Tapi kita kata ketepikan lah apa orang fikir pasal kita, go through je. Sebab lama-lama benda tu akan buat kita keberanian untuk kita macam dengan orang cakap Jerman, kita cakap je Jerman, lantak berterabur pun, at least diorang faham je sebenarnya, dan diorang boleh je macam tunggu kita cakap sampai habis, orang pun cakap slow kan. So just go on je macam tu lah. So menjawab soalan kan? Yes. Alright. So ada next lagi. Boleh share kelas di Jerman. Contohnya kadar purata sewa. Kadar purata sewa? Kadar purata sewa sini 300 ke 500 sebulan ikut bandar. 500 tu kira mahal tu. Selalunya dalam 300. Kalau dekat kampung 100 lebih pun boleh sampai juga. Boleh dapat. Tapi kampung ni hamba sikit lah hidup dia kan. Memang train pun ada satu train je kat situ. Lepas tu tunggu sejam sekali baru sampai kan. Okay. Abang Hasif daripada Christiana Messi, test dev your batch ambil di Malaysia ke? Sebab biasanya students ambil test dev kat sana. Yang bab 16 poin ni dah ni ke tadi? Test dev dia ada test.
Test staff Jika ni test delivery mereka di bawah 16 poin, adakah sudah akan dihantar balik ke Malaysia? Ya. mana soalan mana? Maksudnya kalau bawah 16 poin, adakah saya akan balik Malaysia macam mana? Test dev your batch ambil di Malaysia ke? Sebab biasanya students ambil test dev di sana. Jika test dev mereka di bawah di Jerman bawah 16 poin, adakah student akan dipanggil balik ke Malaysia? Saya tak ambil test DAF satu. Dia ada banyak jenis language punya exam dekat sini. Dia based on language punya exam lain lah. JP akan set untuk minimum punya markah. Cumanya dekat Malaysia tu kita akan buat at certain level lah. Maksudnya certain A1, A2, B1, B2. Dan sampai kat Jerman saya buat untuk C1. Dan kadang-kadang orang cakap sebenarnya tak payah A1, A2. Kalau nak terus C1 boleh tak kalau rasa yakin kan. Dan kalau tak lepas memang kena balik Malaysia kalau ada scholarship. Memang saya ada kawan seorang memang tak lepas bahasa, dia balik Malaysia. Dia tak dapat sambung sini. So basically itulah pressure untuk lepas exam ni sampai ke besar dia macam tu lah. Biasa JPA tawarkan berapa untuk scholarship? Tawarkan berapa orang ke, berapa duit ke, berapa yang dimasukkan oleh Razan Aziman Rafizan? Harga. Dia tak ada harga fix selalunya. Dia akan bagi tahu berapa allowance kita akan dapat. Apa yang boleh diklaim daripada JPA, maksudnya contoh insurans kesihatan boleh diklaim. Lepas tu ada jugalah polisi-polisi yang kita kena ikut, tapi basically selalunya kalau saya allowance bulanan 900 lebih sebulan, 900 euro. So bila allowance banyak ni kita buat fikir balik lah purpose kita kan. Maksudnya takkanlah datang nak belajar je kan. Sebab allowance kita lebih banyak daripada gaji kita kat Malaysia nanti kan. So kita fikir balik lah, bukan sekadar nak belajar je lah datang sini kan. Tapi kita macam ada benda lah, ada purpose tentu lah. Medical insurance boleh diklaim, kita boleh claim daripada JPA. Daripada Haris Hizal, online class dekat Malaysia ke atau kat sana, sebab ada you yang buat online class dekat negara sana? Online class ni kita dari Malaysia boleh join juga. Saya dulu dekat waktu first start COVID tu bulan 3 tahun lepas, satu sem saya kat Malaysia. Saya memang join online class tu semua. Projek semua online je. So tak ada masalah kot. Next. Jadi saya rasa soalan Haris Hizal tadi dah mengakhiri sesi Q&A kita pada malam ni. Oh, okey. Sekejap. Ada lagi? Ada satu, okey. Kita jawab satu lagi ni Okay. Salah daripada Salahuddin Syahibuddin. So, maknanya kena lulus GL exam je lah. Kalau gagal, masa ambil course engineering kat Jerman, tak hantar balik ke Malaysia kan? Ini based on scholarship. Kalau JPA dia suruh balik dan kita boleh cakap tak nak balik. Tapi itu kena kau team dengan JPA lah. Macam mana nanti nak bayar balik duit yang dia kasih itu semua untuk belajar sini. Kalau marah tak kisah kot. Tinggal marah kita boleh stay untuk habiskan degree kita. Stay lah sampai habis degree, lepas habis degree bayar balik kat marah kot yang mana yang dia dah bagi kita. Kalau gagal masa ambil course, kalau gagal ambil course ni dia satu benda yang payah nak jadi lah dekat student sebenarnya. Sebab kalau gagal ni, kalau yang saya faham lah, kalau gagal ni dia maksudnya dia tak boleh ambil course engineering dah dekat Jerman. So ni tak tahu nak belajar apa kat Jerman dah kan. Tapi basically yang selalu budak ni dia tak habis on time lah. Dia tak habis on time ni, so dia kena kau team dengan pemberi penaja. Macam mana dia boleh extend ke tak, dapat allowance lagi ke tak. Kalau tak dapat allowance boleh tak, kalau nak stay sini untuk belajar habiskan degree dengan duit sendiri kan. Saya ada senior saya memang dah berapa tahun, dah tua berapa tahun saya, 3-4 tahun kot, tak habis degree lagi. Tapi dia stay sini untuk degree. Itu saya respect lah sebenarnya. Macam
still nak habiskan degree kan. Tapi lepas tu dia pun dulu scholarship JPA, memang dah dapat scholarship dah, memang dia kerja sendiri semua dekat sini. Dia kerja sendiri untuk cari duit untuk belajar. Tapi benda tu dia kena settlekan dengan pihak, contohnya kalau macam saya JPA lah, macam mana boleh tak kalau macam soalnya kalau tak habis belajar, tak habis on time ni kan, sama ada dia boleh untuk habiskan belajar, lepas tu nanti sambung kontrak bayar balik dengan buat servis dengan JPA ke, ataupun dia kena bayar full ke, ataupun dia macam mana ke, saya pun tak sure sangat lah. Tapi benda ni dia based on penaja lah. Saya jawab soalan Noah tu. Soalan Noah tu kalau macam di Korea ada sekolah khas untuk international student. Di Jerman ada tak macam tu? Dekat Jerman kita ada, Allah tak tahu nama dia apa nama. DAAD, boleh search DAAD. DAAD ni Jerman punya benda tak, saya tak sure sangat. Tapi dia ada juga tawarkan scholarship untuk international students. Untuk masters dengan PhD kot. Degree saya tak sure ada ke tak. Tapi kena compete dengan international students lah. Memang saya kenal ada orang Malaysia dapat. Untuk buat PhD ke master, saya kenal ada orang dapat. Okay. Jadi saya rasa itu saja soalan kita untuk malam ni. Sangat banyak dan sangat menarik soalan-soalan yang ditanyakan pada malam ni. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Encik Muhammad Hasif Kamil bin Muhammad Zainal kerana sudi untuk meluangkan masa berkongsi dengan kita semua input-input yang begitu bermanfaat sebentar tadi. Tidak dilupakan juga sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga kepada rakan-rakan strategi Ansara Taiping, iaitu Unit Bimbingan dan Konseling Emerson Taiping, Amanz Media, TNF Energy Sdn Bhd dan Outpost Taiping. Baiklah para penonton, jangan lupa perkongsian kita pada esok hari 9 Jun 2021 dengan tajuknya Ansara Muda Higher Education Talk Series, iaitu Study Abroad Tips USA bersama Mr. Luqmanur Hakim bin Muhammad Khairuzan daripada batch 17. Dan jangan lupa ikuti kami di Facebook Ansara Cawangan Taiping ACT, Instagram dan Twitter @Ansara Taiping serta channel YouTube Ansara Taiping. Baiklah, jadi saya rasa marilah kita menutup majlis kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya nak cakap sikit boleh? Boleh. Terima kasih sebab menjemput dan saya tak sangka dapat dijemput juga. Dan kalau ada apa-apa soalan ke ataupun apa-apa yang masih tak clear lagi, boleh contact saya dekat FB ke Insta ke Twitter ke Twitter ada lagi. Okay, boleh. Search je lah kot Muhammad Hasif Kamil, Kasih Kamil Zainal, insyaAllah ada. Baik, terima kasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Hasif, terima kasih banyak. Terima kasih Sama. Asif.